puteri ini mempunyai keupayaan untuk mengawal rama-rama. Ianya sangat hebat. Tetapi, mengapa puteri kelihatan begitu sedih? Jom ketahui dengan Wah Fairy Tale. Pada suatu masa dahulu, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang puteri yang cantik bernama Jenna. Sejak lahir, Jenna dikurniakan satu keajaiban. Baginda boleh berkawan dan mengawal rama-rama di sekelilingnya untuk terbang mengikut pergerakannya. Keluarga Jenna sentiasa menghabiskan masa mereka di taman bunga. Dan mereka semua mendoakan supaya mereka kekal aman selamanya. Tetapi, ketika Jenna berumur 10 tahun, raja telah jatuh sakit dan mangkat. Sejak itu, puteri hanya mempunyai Ratu Mabel. Pada masa itu, Ratu Mabel secara beransur-ansur menjadi sangat tegas. Sentiasa menyuruhnya belajar menggunakan pedang dan cara melindungi dirinya untuk menjadi lebih kuat. Baginda selalu memaksa Jenna berlatih setiap hari tanpa henti. Tidak kira seberapa keras Jenna mencuba, ia sentiasa tidak mencukupi untuk ibunya. Jenna, kamu tidak berlatih kebelakangan ni? Kamu tidak boleh menang lawan bonda. Bagaimana kamu mahu melindungi diri kamu? Anak anda berlatih bersungguh-sungguh. Sekuat mana pun anak anda cuba, anak anda tak boleh menang. Lagipun, anak anda tidak suka belajar menggunakan pedang. Anak anda tidak mahu menghabiskan hari lahir dengan berlatih. Anak anda mahu berehat di taman. Bonda tidak mahu dengar lagi. Bonda akan kuatkan pengawalan di bilik kamu supaya kamu boleh berlatih bersungguh-sungguh. Hari ini, kamu tidak boleh keluar berjalan-jalan, terutamanya di taman bunga. Banyak perkara berbahaya berada di sana. Apakah perkara bahaya yang buat bonda melarang begitu? Ya, bonda tidak boleh beritahu kamu sekarang. Bonda telah membuat keputusan. Pengawal, perhatikan puteri dengan teliti. Kenapa bonda selalu memaksa saya untuk berlatih tanpa memikirkan perasaan saya? Saya juga perlu berehat apabila saya letih. Tak boleh. Saya tidak boleh tinggal di dalam bilik dan berlatih sepanjang masa. Saya masih mencari jalan untuk melarikan diri. Dengan cepat, Jenna merancang untuk melarikan diri dari pengawal dan keluar dari biliknya. Dalam perjalanannya, Jenna ternampak seekor rama-rama yang cantik sedang terbang. Dia mengikut rama-rama itu. Rama-rama itu membawanya ke taman bunga dan hinggap di atas semak yang bersinar. Jenna menghampiri semak itu untuk memeriksa. Dia secara tidak sengaja ternampak sebuah kotak yang diukir dengan sangat halus. Oh, kotak ini kelihatan sangat pelik. Apa yang ada di dalam? Saya akan buka. Oh Tuhanku, ini apa? Tidak! Apabila Jenna tersedar, baginda mendapati dirinya di neraka dengan Grim Reaper yang menakutkan tersenyum kepadanya. Siapa kamu? Beta? Di mana Beta? Aku adalah Dewa Maut, pemerintah neraka. Jadi kenapa Beta berada di neraka? Beta ada buat salah ke? Bawa bertenang, Puteri Jenna. Sebenarnya, kehadiran kamu di sini telah diatur. Bertahun-tahun yang lalu, apabila bapa kamu jatuh sakit, Ratu Mabel, ibu kamu, membuat kontrak dengan aku untuk memanjangkan umur raja beberapa tahun. Dia mesti memberi nyawa kamu pada aku ketika kamu mencapai umur 18 tahun. Dan Ratu bersetuju. Hari ini, aku datang mengambil kamu untuk memenuhi kontrak aku dan Ratu. Bonda, tak buat macam tu. Kamu memanglah bodoh. Kamu akan kehilangan roh kamu. Tapi kamu masih percaya pada ibu kamu. Sejak dahulu lagi, dia tidak menganggap kamu sebagai anak dia sendiri. Dia tegas dan selalu menyuruh kamu lakukan perkara yang kamu tak suka. Selain itu, untuk membuktikan kata-kata aku, lihat, bukankah itu tanda tangannya? Ya, itu ialah tanda tangan Bonda. Beta faham. Ternyata selama ini Bonda hanya
menganggap beta sebagai sebuah barang untuk ditukar di dalam sebuah kontrak. Oleh itu, bonda tidak pernah sayang atau mendengar kehendak beta. Betul tu. Untuk membuat kamu kurang sedih tentang kebenaran ini, izinkan aku untuk selamatkan roh kamu. Berhenti! Suara itu ialah suara Ratu Mabel. Ternyata, Ratu Mabel mendapati Puteri Jenna telah melarikan diri dari istana. Jadi, Baginda bergegas mencarinya. Apabila Baginda tiba di taman bunga, Ratu melihat Grim Reaper menarik Jenna lalu mengikut sisa awan gelap yang tinggal dan pergi ke neraka. Jenna, kamu okey? Apa yang Grim Reaper lakukan pada kamu? Apa yang Grim Reaper lakukan? Bonda mesti lebih tahu. Ini kerana Bonda telah menandatangani kontrak dia. Jadi dia datang untuk menuntut nyawa anak anda. Ia bukan seperti kamu fikirkan. Hati-hati! Elakkan yang bagus. Aku pada asalnya berniat untuk mengambil roh Jenna sahaja. Tetapi jika Ratu mahu memberikan nyawa dia sendiri, aku tidak keberatan menghantar kamu berdua ke pintu pagar maut. Sambil berkata demikian, Grim Reaper melemparkan mantra lalu menyerang Ratu dan Jenna. Ratu bergelut cuba menghalang serangan sihir itu. Walau bagaimanapun, kekuatannya tidak dapat mendadingi kekuatan dewa. Walaupun Ratu dapat menahan sihir Grim Reaper, selepas seketika, Baginda juga cedera parah. Bonda, kenapa? Kenapa Bonda berlawan dengan Grim Reaper? Bukankah Bonda telah setuju dengan kontrak dia? Sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, semasa ayah kamu sakit tenat, Grim Reaper muncul dan bercadang untuk memanjangkan jangka hayat tuanku dengan mengambil hayat Bonda. Walau bagaimanapun, semasa Bonda menandatangani kontrak, Grim Reaper melihat kamu, roh yang murni dan kuat. Dia tahu kamu akan memerintah neraka dengan lebih baik. Jadi Grim Reaper segera menukar kontrak pada saat-saat akhir. Bahawa pada hari lahir kamu yang ke-18, dia akan datang dan mengambil roh kamu sebagai bayaran untuk memanjangkan hayat tuanku. Bonda cuba menghalangnya, tetapi Grim Reaper menyihir kamu dengan cepat dan menghilangkan diri. Ada satu lagi syarat, iaitu Bonda tidak boleh bercakap tentang ini kepada sesiapa. Jika Bonda berbuat demikian, Grim Reaper akan datang mengambil kamu serta-merta. Jadi sehingga kini, Bonda sentiasa mengajar kamu menggunakan pedang dengan tegas kerana Bonda berharap kamu boleh menjadi kuat untuk melindungi diri kamu dan orang yang kamu sayangi. Bonda minta maaf sebab Bonda buat kamu berasa sedih dan meragui perasaan kita. Harap kamu tidak membenci Bonda. Anak anda faham, bukan salah Bonda. Kata-kata ibu dan anak sangat menyentuh perasaan. Tetapi malangnya, mengikut kontrak, aku masih perlu membawa roh kamu bersama aku. Tidak, Beta tidak akan benarkan kamu mencuri roh kami. Beta pasti akan membatalkan kontrak kamu. Jenna cuba menghayunkan pedangnya untuk melawan senarai ajaib Grim Reaper demi melindungi ibunya dan dirinya. Walaupun Baginda cedera, Jenna berjuang tanpa henti. Adakah itu Rama-Rama? Betul. Mereka sentiasa mengikut gerak-gerik saya. Jadi, Rama-Rama, tolong Beta. Dengan bantuan Rama-Rama neraka, Jenna menghalakan pedangnya ke arah Grim Reaper dan bertarung dengan hebat. Mengambil peluang ketika Rama-Rama mengalihkan perhatian Grim Reaper, Jenna menghancurkan kontrak. Tidak! Kontrak aku! Aku tak boleh maafkan kamu! Grim Reaper meluru ke arah Ratu dan Jenna. Tetapi kerana kontraknya telah terbatal, dia tidak boleh melakukan apa-apa lagi kepada mereka. Tidak! Kaki aku tidak boleh bergerak. Kontrak sudah terbatal. Jadi maksudnya, Grim Reaper, kamu tidak boleh sakiti kami lagi. Betul? Sekarang pulang ke neraka kamu. Hah? Tidak! Tidak! Selepas itu, Permaisuri dan Jenna selamat pulang ke istana. Sejak itu, mereka menghabiskan lebih banyak masa dengan satu sama lain dan hidup bahagia selama-lamanya.
Adakah anda tahu rahsia yang biasanya disimpan oleh jembalang? Dua beradik di dalam cerita ini secara sengaja ataupun tidak telah menemui beberapa rahsia jembalang. Adakah itu baik atau buruk? Jom ketahui jawapannya dengan Wah Fairy Tale. Dua beradik ini tiada ibu bapa sejak kecil dan tinggal berasingan di dua rumah yang dekat. Si kakak iaitu Remy adalah seorang yang tamak dan licik. Oleh kerana dia malas dan enggan berbuat apa-apa, dia miskin dan semakin miskin. Tinggal di sebelahnya adik perempuannya, Julia yang baik hati selalu bekerja keras dan dia menjadi lebih kaya daripada kakaknya. Pada masa itu, kemarau yang teruk telah melanda kampung. Tiada siapa tahu mengapa air di dalam sungai kampung itu telah kering. Oleh kerana penduduk kampung tidak mempunyai air untuk kegunaan harian, mereka menjadi sangat sengsara. Julia mencuba sedaya upaya untuk membantu mereka. Oleh itu, dia disayangi oleh semua orang. Remy berasa sangat dengki dengan adiknya. Ini sungguh tidak adil. Adik aku semakin kaya. Aku pula semakin miskin. Macam mana nak dapat duit banyak macam tu? Oh, aku ada idea. Pada hari itu, Remy singgah ke rumah Julia, berpura-pura bertanya khabar adiknya. Julia gembira Remy datang. Jemputlah masuk dan makan bersama-sama. Hei Julia, kamu tahu kan kampung kita ni sekarang tengah kemarau. Kakak pun sekarang tengah tak ada duit. Kakak nak ajak kamu berniaga bersama-sama kakak. Kamu nak tak berniaga bersama? Bolehkah kamu pinjamkan duit? Apabila penghantaran ni siap, kakak pulangkan kepada kamu. Baguslah. Jadi kakak cuba berniaga, berazam untuk mengubah diri kakak. Baiklah, adik akan pergi bersama kakak. Dua beradik itu pergi ke pasar membeli barang yang paling berkualiti tinggi dan meletakkannya ke dalam gerabak bersama-sama. Ketika mereka melalui gunung Bahaka dan kampung, Remy menyedari peluangnya sudah tiba. Dia mula melaksanakan rancangannya. Julia, kakak sangat letih. Jom kita berehat sebentar. Baiklah, mari kita berehat sebentar di tepi sana. Julia berdiri di tebing gunung sambil melihat ke bawah. Dia tidak menyangka yang Remy mahu mencederakannya. Remy menolak Julia jatuh ke bawah gunung. Matilah kamu, adikku yang malang. Sekarang, semua harta kamu akan menjadi milik aku. Hahaha. Remy yakin bahawa Julia sudah mati. Dia mengambil semua barangnya dan kemudian pulang ke rumah Julia. Dia berpura-pura sedih dan memberitahu semua orang tentang kematian adiknya. Julia telah meninggal dunia. Adikku sangat bernasib malang. Sebagai seorang kakak, mulai sekarang, saya akan jaga rumah ni. Sementara itu, walaupun Julia ditolak Remy jatuh dari tebing gunung. Dia mendarat pada pokok di bawah jadi dia tidak mati tetapi kakinya telah patah. Oh Tuhanku, saya tidak sangka kakak akan jadi sekejam ini dengan saya. Sekarang saya telah menjadi lumpuh. Tidak, saya tidak boleh mati di sini. Julia, kamu perlu mencuba. Kamu boleh merangkak. Saya perlu mencari jalan keluar. Julia memutuskan untuk tidak berputus asa. Dia bersusah payah mencari jalan di dalam hutan untuk melarikan diri. Memandangkan dia tidak boleh berjalan dengan cepat, hari sudah gelap sebelum dia berjaya meninggalkan hutan. Oh, saya letih. Saya tidak boleh mengheret. Kerana terlalu letih, Julia jatuh di sebelah batu. Ketika dia terjaga, ianya sudah tengah malam. Tiba-tiba, dia terdengar satu suara. Abang, lama tak jumpa. Dua ekor jembalang itu berbual dengan gembira tanpa mengetahui kehadiran Julia. Perbualan mereka beransur-ansur menjadi lebih menarik. Walaupun sekarang saya sangat sibuk, saya dapat tahu beberapa rahsia dalam hutan. Abang macam mana? Abang ada jumpa apa-apa yang seronok? Kenapa tidak? Saya juga tahu satu lagi rahsia hebat. Apa kata kalau kita bertukar-tukar rahsia? Nak? Okey, saya dulu. Tahu tak pokok purba tempat kita berdiri ni ada kebolehan ajaib?
ia boleh menyembuhkan semua penyakit. Sesiapa yang cedera, sama ada ringan atau teruk, hanya perlu ambil segenggam daun, kunyah, kemudian sapukan pada luka. Pasti akan terus sembuh. Hebat! Jadi kalau kita sakit suatu hari nanti, cari saja pokok yang bahagia ini dan kita akan cepat sembuh. Betul. Bagaimana dengan rahsia abang? Bagi tahu saya. Kamu tahu tak tentang kampung dekat sana? Ramai orang yang tinggal di sana, tetapi mereka terpaksa mengharungi kemarau yang panjang tanpa setitik air. Mereka tidak tahu di puncak gunung terdapat sumber air bawah tanah yang besar di tepi batu. Tetapi ia terhalang oleh peti emas besar yang tertimbun di dalam tanah. Jadi air tidak boleh keluar. Kalau seseorang gali peti emas itu, air akan keluar dan mengalir ke sungai di bawah. Jadi mereka dapat air semula dan banyak emas. Tetapi mereka tak tahu. Abang selalu ambil emas di sana kerana ia tidak akan habis. Kamu juga boleh pergi ambil. Tetapi jangan beritahu sesiapa. Hebat, bang. Abang sangat baik. Saya tak akan memberitahu sesiapa. Sewaktu pagi telah tiba, barulah 2 ekor jemalang itu hilang. Di sebalik batu itu, Julia mendengar semuanya. Selepas mereka pergi, Julia dengan gembira mengheret kakinya ke pokok itu lalu mengunyah beberapa daun dan menyapu kakinya. Ajaibnya kakinya yang patah sudah pulih. Memang tak sangka. Kaki saya boleh berjalan semula. Macam mana dengan rahsia kedua yang mereka cakap tu? Jika saya boleh membantu penduduk kampung dengan mendapatkan air bawah tanah, semua orang tidak akan menderita lagi. Dengan itu, Julia menuju ke puncak gunung untuk mencapai sumber air bawah tanah yang dikatakan oleh jemalang. Dia segera menemui sebuah batu besar dan di sebelahnya terdapat kesan tanah yang baru digali. Betullah dekat sini. Air bawah tanah yang mereka cakap. Julia dengan cepat menggali tanah dan dia menemui peti yang penuh dengan emas. Sebaik sahaja kotak itu diangkat, air bawah tanah serta-merta keluar. Berbentuk air terjun yang indah dan melimpah ke seluruh sungai. Air, kita selamat. Walaupun kakak Remy telah berbuat jahat dengan saya dan ingin mengambil semua harta saya, dia tetap kakak saya. Saya tidak boleh membalas dendam. Baiklah, saya akan maafkan Remy. Dan kemudian saya akan menasihatinya untuk hidup dengan lebih baik. Julia? Tidak, Julia sudah mati. Ini pasti hantunya datang untuk membalas dendam dengan aku. Jangan datang sini. Kakak, adik masih hidup. Malah sangat sihat. Walaupun adik sangat benci kakak, tetapi kita tetap adik-beradik. Adik beri kakak peluang. Jadilah baik, bekerja keras dan jangan berbuat jahat lagi. Julia, kakak sedar kesilapan kakak. Kakak minta maaf. Maafkan kakak. Tetapi, macam mana kamu boleh selamat lepas jatuh? Julia beritahu Remy. Apa? Rahsia jemalang? Selepas melihat kotak emas yang dibawa balik oleh Julia, Remy percaya akan cerita Julia. Ketamakan itu membuatkan Remy lupa rasa takutnya. Pasti 2 jemalang itu menyembunyikan banyak rahsia lain. Siapa tahu, mungkin aku juga boleh dapat peti emas. Remy segera mengikut arahan Julia untuk mencari jalan ke hutan. Setelah menemui tempat Julia bertemu dengan 2 jemalang itu, Remy dengan gembira bersembunyi di sebalik batu dan menunggu. Pada lewat malam, mereka berdua muncul di tepi pokok itu. Seseorang telah tahu rahsia abang. Dia mesti pergi ke gunung dan ambil emas. Emas sudah tiada dan orang kampung pun boleh menggunakan air. Jika saya tahu siapa yang buat, siaplah mereka. Ini tidak bagus. Mereka jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Aku tak sabar untuk mereka dedahkan rahsia-rahsia yang lain. Kerana terlalu tidak sabar, Remy secara tidak sengaja terpijak kayu. 2 jemalang terdengar bunyi itu. Ada orang tengah sembunyi. Baiklah, kita akan berpura-pura tak tahu untuk menangkap dia. Sebenarnya kita masih mempunyai satu lagi peti emas di puncak gunung. Kamu jangan risau. Betul ke? Dekat mana? Si kurus berkata, ianya berada di bawah pokok kering di puncak gunung. Dekat sana. Sana.
Ikut je apa yang abang suruh kamu. Itu dia. Aku telah hafal semua arahan untuk pergi kepada harta itu. Selepas kedua jembalan beredar, Remy terus mengikut arahan mereka dan mendaki ke puncak gunung. Remy menjumpai sebuah pokok kering seperti yang mereka katakan. Remy dengan gembira menggali tanah di bawah pokok layu itu. Dia juga menjumpai sebuah peti. Dengan gembira, dia perlahan-lahan membuka penutup kotak itu. Tetapi, tiada emas di dalamnya. Hanya 2 ekor jembalang yang tiba-tiba muncul. Kamulah yang mencuri dengar rahsia kami. Berani kamu ambil semua emas kami. Sekarang baik kamu lari. Tak, bukan saya. Tolong percayakan saya. Orang yang mencuri emas kamu ialah adik saya. Kamu salahkan adik kamu pula. Teruknya perangai kamu. Walaupun Remy merayu, kedua jembalang itu tidak percaya pada Remy. Mereka meluru ke hadapan dan memukul Remy. Sejak hari itu, Remy menjadi gila. Dia merayau-rayau dan meninggalkan negara. Dia telah menerima hukumannya. Julia berkongsi emas itu dengan orang sekeliling serta membantu perniagaan mereka. Ia hidup dalam kekayaan dan orang kampung semua hormati Julia selama-lamanya.